supaya kita dapat membuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu matlamat hidup kita. Bukanlah matlamat hidup kita nak makan, nak minum tu bukan matlamat sampingnya sahaja. Tujuan kita ada di muka bumi Tuhan ni adalah untuk buat ibadat. Apabila tujuan utama kita melakukan ibadat, kita kena belajar macam mana nak buat ibadat yang betul. Supaya semua perbuatan yang kita buat atas muka dunia ni, ibadat-ibadat yang kita buat, diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau kita buat dengan cara salah, maka kita tak dapat balasan di sisi Tuhan, yakni balasan syurga tak boleh. Tuhan janji orang yang boleh masuk syurga adalah orang yang buat ibadat kepada hamba. Orang yang buat taat kepada hamba. Taat ibadat yang betul. Kalau hak salah tak boleh. Maka hari ni kita nak betul ibadat kita. Sekalipun benda tu nampak simple, nampak mudah, tetapi benda ini fardu ain. Benda ni fardu ain. Jadi kita kena betul biar betul. Benda yang kita kena pelajari fardu ain ini ada 3 jenis. Pertamanya ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu ni wajib kena belajar. Siapa-siapa dia yang mengaku penganut agama Islam wajib kena lepas 3 ilmu ni. Kalau tak belajar 3 ilmu ni, maka berdosalah orang tu. Sama ada dia lelaki ke perempuan, ke orang kaya, ke orang susah, ke orang gapo ke, wajib kena belajar ilmu ni. Pertama, kita kena belajar ilmu akidah, ilmu kepercayaan kita. Ilmu tauhid kita. Maka apabila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib kita kena belajar rukun iman. Rukun iman ni ada berapa rukun iman? Ada 6 perkara. Di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini paling kurang kita belajar 6 perkara. Barulah lepas pengajian kita dari sudut kepercayaan kita sebagai orang Islam. Yang pertama di bawah kalimah la ilaha illallah, wajib kita percaya, wajib kita belajar mengenai Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Apakah sifat-sifat dia? Apakah ciri-ciri Tuhan yang sebenar yang menyebabkan kita kata Allah itu Tuhan yang sebenarnya? Kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Okey. Apabila kita kata Allah Tuhan yang sebenar, apakah ciri-ciri dia? Maka kita royak secara umumnya wajib seorang Islam beriktikad Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak dia. Tuhan ni bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, kerana kesempurnaan Tuhan terlalu hebat, sifat dia juga terlalu hebat sehingga tak boleh dikira, tak boleh dibilang. Secara umum dulu. Dan mustahil bagi Tuhan bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan yang tidak terhingga juga banyak dia. 2, kita iktikad secara umum dulu. Iktikad pegangan kita mengenai Tuhan secara umum. Ketiganya, harus Tuhan bersifat dengan sifat-sifat yang harus. Mencipta makhluk, tak cipta makhluk, ikutlah gapo dia, sifat-sifat yang harus. Tu 3 benda kita kena pegang mengenai la ilaha illallah. Maka ulama kata, berapa banyakkah kita perlu belajar pengetahuan kita mengenai Tuhan? Kita belajar satu sifat cukup ke tak? Contohnya kita belajar Tuhan ni ada. Satu sifat, satu ciri-ciri Tuhan yang sebenar dia mesti ada. Cukup ke tak kalau so? Oh, so tak cukup lagi.
Benda ada saja. Ai kita ada. Gapo dia beza Tuhan ada dengan kita tak ada. Ai tak ada bela mana. Maka kita belajar lagi ciri yang kedua. Sehingga ke jelas di antara kita dapat membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Manakah ciri-ciri Tuhan, manakah ciri-ciri makhluk? Wajib kita belajar sehingga kita dapat membezakan di antara mana Tuhan dan mana makhluk. Maka ulama kata setara mana sifat-sifat yang ada pada Tuhan, kita kena belajar sehingga kita dapat membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Maka katanya ulama khalaf, yakni ulama lepas pada 300 tahun selepas Nabi meninggal, kata kita kena mengaji 13 sifat. 13 ciri-ciri barulah dapat beza hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Kalau ngaji kurang daripada tu, takut tak boleh nak beza di antara hak mana Tuhan, hak mana makhluk, tak nampak lagi beza. Katanya ulama salah dulu, tidak ada angka 13 ke 20 ke, ulama salah dia tak mengaji cara sifat 20. Dia mengaji cara salaf, cara Al-Quran dan hadis direct. Maka lagu mana? Dia akan mengaji sifat-sifat Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Sekadar dia nampak ada berbeza di antara Tuhan dengan makhluk, okey cukup dah. Kadang-kadang dia mengaji 5 sifat, kadang-kadang 10 sifat. Ya, tu ulama-ulama salah. Dia petik ayat-ayat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran belaka. Fa'alul lima yurid. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Wa kallamallahu Musa taklima. Banyak lagi sifat-sifat Tuhan. Dia nampak macam ada beza dah, kita boleh beza dah. Apabila sebut sifat Tuhan, sebagaimana orang Yahudi apabila bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai Tuhan, maka Nabi Muhammad hanya baca surah Qul Huwallah saja. Orang Yahudi mari tanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mu nak bawa Tuhan yang baru ni, apa dia ciri-ciri Tuhan baru ni? Maka Nabi Muhammad hanya baca surah Qul Huwallah saja. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 sifat saja. Maka dia sebut itu saja. Oh, orang Yahudi itu kata, Masya Allah, sifat Tuhan. Bisa sungguh kata. Cukup 5 sifat. Maka ulama salah dulu tidak menentukan berapa kena belajar, berapa kena belajar. Tetapi ulama khalaf kata paling kurang 13, paling banyak ke ataupun pendapat hak banyak 20 sifat. Kita belajar, maka kita sudah dapat membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Maka kita kena belajarlah start daripada Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah Ta'ala tidak sama, Allah Ta'ala tidak berbilang. Tuhan ada kuasa, Tuhan ada keinginan, Tuhan ada sifat mendengar, sifat melihat, Tuhan boleh berkata-kata. 10 sifat. Tuhan macam-macam lagi. Tuhan tidak ada permulaan, Tuhan tunggal, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basak, kalam, habis. Tu kena belajar secara tafsir. Saat ni hak kita belajar secara umum, kita kena tahu Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Manakala mustahil pula Tuhan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Hak wajib ngaji secara halus pula, ulama salah tak menentukan berapa-berapa, asal saja kita faham berapa ayat Al-Quran sehingga kejelas bagi kita di antara Tuhan dengan makhluk, maka jelas. Tak syarat kata 13 kau apa dia. Maka setengah ulama belajarnya cara tauhid salaf. Ada setengah ulama belajar cara tauhid khalaf. Cara mengaji 13 sifat ataupun mengaji 20 sifat. Maka kedua-duanya betul dah. Salah pun betul, khalaf pun betul. Kerana kedua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ni salah pun ahli sunnah, khalaf pun ahli sunnah.
Hamba dengar ada salah tu balah dengan khalah. Hak tu hak balah tu bukan salah. Hak tu salah. Tentu je salah. Bukan salah tapi salah. Jadi kalau salah bercanggah dengan khalah, pahaman ataupun akidah tu bukan salah. Benda yang sama sahaja di antara salaf dengan khalaf. Sama saja. Kalau kita mengaji salaf dan kita mengaji khalaf, kita tidak akan nampak perbezaan di antara salaf dengan khalaf. Cuma tajuk tak apalah tajuk. Yang penting perbahasan yang sama, akidah yang sama. Maka kalau kita mengaji salaf bercanggah dengan khalaf, bererti salaf itu ada masalah. Bukan salaf yang dibawa oleh salafus soleh kita, yang diterima oleh tabi'in, terima dengan tabi'in terima dengan sahabat, sahabat terima dengan Nabi. Generasi salafus soleh, akidah dia lebih kurang dengan akidah khalaf yang benar. Wajib kita kena belajar tu. Apabila kita faham, ambil daripada ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan itu ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kata disebut dalam Al-Quran, saya yang cipta langit dan bumi. Maka kita tengok di hadapan mata kita, langit bumi ni ada. Berarti pencipta dia ada. Sebab Tuhan kata, sayalah pencipta langit dan bumi. Seperti Jepun kata, saya yang mencipta kereta Honda. Maka kita tengok depan kita, oh ada kereta Honda. Berarti negara Jepun tu ada. Sekalipun kita tak pernah pergi ke negara Jepun, tetapi diisytiharkan Honda ni buatan Jepun. Kita tak tengok pencipta kereta Honda ni, tapi kita tengok kereta Honda ni berarti pencipta dia ada, berarti Jepun tu ada. Sekalipun kita tak pernah pergi ke Jepun, tetapi buatan dia, hasilnya dia kita sudah tengok. Begitu juga kita yakin Tuhan itu wujud, ciptaan dia wujud di hadapan mata kita. Tu bab tauhid dari sudut la ilaha illallah. Kita kena ngaji pula wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan berkuasa. Kita yakin Tuhan ada kuasa. Fa'alul lima yuri. Tuhan sangat berkehendak apa yang ia nak. Tuhan boleh buat apa yang ia kehendak. Tuhan ada kehendak. Wallahu sami'un ali. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kita yakin Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh lihat. Wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan boleh bercakap-cakap, boleh berkata-kata Nabi dengan Nabi Musa. Nabi Tuhan boleh kecek. Patut apa dia lagi? Laisa kamislihi syai'un. Tuhan tidak sama pun dengan sesuatu pun. Maka kita pun ambil pegawai akidah kita. Tu di bawah kalimah la ilaha illallah. Kalau nak mengaji sebutir Al-Quran terlalu banyak katanya ulama. Maka dalam 9,960 ayat tu Allah nak mengaji belaka, payah orang nak lepas fardu ain. Maka katanya ulama ngaji 13 sifat pun jadi dah. Lepas dah fardu ain boleh berpindah kepada ilmu lain dah. Di bawah kalimah Muhammad Rasulullah pula percaya kepada nabi-nabi. Lepas percaya ke Tuhan, percaya ke nabi-nabi. Apa maksud percaya kepada nabi-nabi? Kita percaya yang Allah Ta'ala, yakni Tuhan yang sebenar-benarnya pernah mengutuskan wakil daripada pihak dia, yakni manusia, untuk mengajar manusia, untuk membimbing, untuk memberi hidayah kepada manusia. Maka manusia ini dipanggil nabi-nabi dan rasul. Maka kita percaya adanya Allah Ta'ala mengutuskan nabi dan rasul. Tu kita percaya. Dan semua yang diajar oleh nabi dan rasul itu adalah benar. Tidak tipu sama sekali. Keduanya di bawah kalimah Muhammad Rasulullah, kita percaya kepada kitab-kitab, yakni kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Hak lain tidak ada dah kepastian dia. Yang pasti sekarang adalah Al-Quran sahaja. Al-Quran tu jelas. Wajib kita kena percaya apa sahaja di dalam Al-Quran. Sama ada benda yang telah berlaku
Dalam Al-Quran menceritakan cerita zaman dulu, cerita Fir'aun, cerita Iskandar Zulkarnain, betul berlaku. Kedua, Al-Quran menceritakan benda yang akan berlaku. Kita kiamat, cerita apa dia? Ya, benar berlaku. Tu kepercayaan kita mengenai Al-Quran. Tidak boleh mengengkarkan apa sahaja cerita hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Ketiganya, di bawah kalimah Muhammad Rasulullah. Di bawah kalimah kita percaya kepada Nabi-Nabi, maka kita percaya kepada kitab dia. Kita percaya kepada malaikat. Apa maksud kita percaya kepada malaikat? Kita percaya ada bagi Tuhan itu makhluk-makhluk Tuhan yang dipanggil malaikat. Malaikat ni dibuat daripada cahaya dan dia ada tugas khas yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Paling kurang kita kena tahu 10 nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. 10 malaikat kita kena tahu. Hak lain tak wajib tahu. Malaikat ni terlalu banyak, kebanyakannya duduk di langit dan ada yang duduk di bumi. Tugas dia macam-macam. Ada malaikat ditugaskan untuk menjaga ayat Al-Quran. Sebab tu apabila kita baca ayat Al-Quran, syaitan lari. Sebab apa? Kerana penjaga-penjaga ayat Al-Quran itu mari. Malaikat-malaikat yang menjaga kehormatan, rahsia huruf-huruf di dalam Al-Quran. Setiap huruf ada malaikat jaga. Bismillah. Ba tu malaikat jo jaga. Sing malaikat jo jaga. Ming malaikat jo jaga. Maka apabila kita baca ayat Al-Quran, maka malaikat-malaikat penjaga ini akan datang. Kerana tugas dia menjaga ayat Al-Quran. Kita kata, jodoh kau malaikat mari. Malaikat ke tugas dia cabut nyawa. Hak tu hak cabut nyawa. Hak jaga pokok, hak jaga air, jaga goni, macam-macam malaikat tugas dia. Malaikat kena percaya. 10 malaikat beserta tugas dia kita kena percaya, kena hafal. Kalau tak hafal, hukum dia berdosa. Apa berdosa? Kerana kita dikategorikan sebagai orang yang begitu cuai dengan agama. Sehingga ke benda asasi yang perlu dipelajari dan perlu diketahui oleh setiap orang Islam, tiba-tiba kita tak tahu. Oh, nampak sangat kita cuai. Malaikat 10 pun tak ingat. Nabi 25 orang nama pun tak ingat. Penat. Nama kitab tak ingat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Hal tu pun tak ingat. Penat kita. Maklumat asasi sikit sangat je. Lepas pada tu, kepercayaan kita kepada hari kiamat. Kita percaya apa maksud percaya kepada hari kiamat? Kita percaya yang kata hari kiamat ni akan berlaku. Ni, alam ni. Langit dan bumi ni satu hari dia akan hancur. Hancur lebu. Bukan kata langit dan bumi. Dan isi dia akan hancur. Kita semua pun hancur juga. Maka hari itu dipanggil hari kemusnahan. Hari kehancuran alam dipanggil. Hancur lebu. Hari itu dipanggil hari kiamat. Bila kau berlaku tak tahu, tapi kita yakin kerana Nabi Muhammad memberitahu kepada kita. Allah sekali keimanan ni adalah percaya kepada qada qadar. Apa maksud qada qadar? Qada itu adalah pelaksanaan. Qadar itu adalah ketentuan. Qadar adalah ketentuan. Tuhan telah menentukan segala yang akan berlaku di alam ini. Sama ada alam dulu, alam sekarang, alam makhluk ni, sama ada alam zuriat tu alam makhluk. Alam roh, alam makhluk. Alam jin, alam makhluk. Alam misa, alam makhluk. Alam sekarang, alam syahadah, alam barzakh. Alam akhirat, alam syurga, alam neraka. Semua itu sudah ditakdirkan Allah, sudah ditentukan Tuhan.
Apakah perjalanan dunia ni? Berapa ribu tahun dia akan hancur? Setiap minit gapo dia akan berubah? Gapo dia akan berlaku? Berapa ribu orang mati? Berapa ribu orang lahir? Berapa manusia hina? Berapa manusia jadi mulia? Berapa manusia jadi sakit? Berapa manusia jadi sihat? Berapa manusia mati? Berapa manusia hidup? Tu kerja Tuhan. Kulla yaumin huwa fi sya'nun. Setiap hari Tuhan adalah kerja dia. Bukan tiap hari, setiap detik. Ni kita duduk sekarang dalam majlis ni. Kita duduk dalam kursus kita ni. Maka Tuhan belakang buat. Amba duk kecek. Ojo dengar. Hok geruk. Hok gapo. Jadi setiap masa tu Tuhan buat kerja. Berapa bilion kerja dalam masa 1 detik saja. Ni tubuh kita ni. Ni mulut kita, hidung kita, mata kita boleh duk molek lagi, duk gerak, boleh duk menapas, jari-jari kita ke apa. Tu kerja Tuhan berlaku. Tuhan duk cara ke malaikat, duk cara ke langit, duk cara ke bumi, duk cara ke arah. Semua tu makhluk dia berlaku. Dia yang menguasai segalanya. Maka benda ini sudah dirancang oleh Tuhan dah. Takdir dipanggil. Takdir ni mari daripada perkataan qadar. Jadi tak percaya dengan qada dan qadar. Qadar tu ketentuan. Kita percaya apa yang berlaku pada hari ini sudah dirancang, sudah dibuat, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu dipanggil takdir. Manakala qada pula adalah pelaksanaan. Contohnya, sudah tertulis di azali lagi. Pada hari ini kita akan mari belajar, mari kursus fardu ain, mari kursus bomo lagu ni. Lepas tu, bilakah ia berlaku? Hari ini baru berlaku. Masalah ketentuan tu sudah di azali lagi. Tuhan sudah nak ingin pada waktu sekarang kita berada di tempat ni. Hari ini baru kita ada, tu dipanggil qada. Pelaksanaan dia. Hak Tuhan tentu, Tuhan laksanakan dah. Maka kita orang Islam mempercayai setiap takdir yang baik dan buruk itu mari daripada Allah. Takdir baik, iman dan taat. Takdir buruk, kufur dan maksiat. Selain daripada 4 perkara itu, iman dan taat, kufur dan maksiat. Selain daripada itu, hanyalah ujian semata-mata. Kemiskinan, bukan takdir buruk. Kemiskinan ni. Kesakitan, bukan takdir buruk. Ada orang kata saya sakit. Allah Tuhan takdir yang buruk pada saya. Tak. Kadang-kadang dengan kesakitan itu, kita boleh buat pahala yang banyak. Maka bukan takdir yang buruk, takdir yang baik. Ada orang rasa dengan dapat harta, dapat kekayaan, takdir yang baik. Tak juga. Kadang-kadang dengan kekayaan, seorang itu jadi sesat macam Fir'aun, macam Qarun. Maka selain daripada iman dan taat, kufur dan maksiat, itu semua ujian. Kadang-kadang boleh jadi baik, kadang-kadang boleh jadi jahat. Maka apabila seorang itu beriman dengan qada qadar sudah ditakdirkan bagi Allah, maka hati dia akan sentiasa bergantung dengan Tuhan dia. Kerana dia merasai Tuhan dialah yang mampu membuat semua perkara. Dan dialah yang merancang dan dia berkeinginan untuk buat apa saja. Maka apabila manusia beriman dengan qada qadar lagu tu, kekuasaan mutlak Allah, maka hati dia sentiasa berpegang dengan Allah Ta'ala. Dia tidak pernah melihat amal ibadat dia dapat membantu dia di hari akhirat. Kerana apa? Takdir Tuhan. Saya buat amal yang baik pun kalau Tuhan takdir masuk neraka, Allah dah. Maka pada masa tu amalan kita tidak memberi apa-apa faedah. Pergantungnya kita hanya bagi Allah Ta'ala semata-mata. Maka takdir buruk dan takdir jahat ini, apabila kita tahu ia berada di Allah Ta'ala, maka kita minta dengan Tuhan. Merayu dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan ku beri kami hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri kami hidayah. Ya Allah, tetapkan iman kami. Tu permintaan kita.
Kita tak tengok dah amalan kita. Lepas tu buat apa dia? Buat amalan pula. Dah kutuai takdir belakang dah. Kita buat amalan taat ini kerana perintah daripada Allah. Sekalipun kita tidak merasai amal itu yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi ia perintah. Ikut Tuhan suruh buat gapo-gapo dah mungkin dia perintah. Kena buat amal taat. Kena menjauhkan maksiat. Sekalipun buat amal taat. Tak menyebabkan kita masuk syurga. Tidak menyebabkan kita bahagia di akhirat. Tak. Tetapi itu merupakan perintah daripada Allah. Maka kita sebagai hamba wajib kena taat. Kalau nak jadi hamba yang jujur, hamba yang benar, wajib mengikut perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu tidak memberi apa-apa makna. Macam kita buat ibadat. Ibadat tak menyelamatkan kita pun. Kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan. Tetapi di dalam taat kepada suruhan Tuhan itu, mendapat kasih sayang Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan rahmat kepada kita, Tuhan sayang kepada kita. Tu. Ni benda bab rukun iman, percaya kepada Tuhan, ciri-ciri Tuhan. Percaya kepada nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada-qadar. Tu tauhid kita di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping kita percaya kepada hari kiamat, di bawah hari kiamat tu ada benda lagi berkait dengan mizan, timbangan amalan. Kita kena yakin amalan kita ini akan ditimbang oleh Allah. Barulah kita puas hati masuk syurga. Puas hati. Buat apa dia mau masuk syurga? Saat ni hamba cek dah. Tuhan ciri cek. Memang amalan hamba banyak. Hamba masuk dalam keadaan hamba rasa puas hati. Orang masuk dalam neraka, buat apa masuk dalam neraka? Puas hati saya. Buat apa puas hati? Saat ni timbang amalan, memang kakak hamba jahat saja. Hamba ni tengok sendiri, amalan hamba jahat saja. Maka seseorang masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka merasa puas hati. Tuhan tak buat zalim ke dia. Jelas. Memang jelas dah hamba memang jahat, memang jelas hitam putih molek dah. Memang hamba masuk neraka dalam keadaan tidak bertanya-tanya. Bukan kata apabila hari kiamat Tuhan pakai bubuh dalam neraka. Orang jadi tertanya-tanya, apa saya masuk neraka? Salah gapo dia saya? Cutlah timbang amalan saya, takut saya orang baik Maka apabila berlaku timbangan amal, maka manusia jadi puas hati dengan Tuhan. Beres. Puas hati saya. Saya kalau masuk neraka pun memang saya jahat sungguh, jelas. Ni perbuatan saya atas muka dunia tak dengar kata Tuhan, lawan Tuhan semacam. Hak taat tu jaga-jaga ya. Taat pun tak ikhlas lah. Maka pandai puas hati kita. Jadi orang masuk dalam neraka pun rasa tidak dizalimi Tuhan. Orang masuk dalam syurga pun rasa sangat beruntung dan bertuah. Di samping kena mizan, kita mengaji pula di bawah hari kiamat ada titian sirat. Laluan kita nak menuju kepada syurga. Di atas neraka, depan pada syurga ada neraka. Maka wajib kita kena litah satu titian untuk sampai kepada syurga. Lagu mana bentuk dia, kita tidak tahu secara pasti. Tetapi itulah prosedur dia nak masuk pada syurga, kena lalu jambatan tu. Maka macam-macam bentuk dan macam-macam riwayat mengenai jambatan tu. Ada bentuk lagu ni, ada bentuk lagu ni. Tetapi hak pendapat muktamad, kita tak boleh nak royak bentuk dia. Kerana akhirat kita pakat tengoklah bentuk dia lagu mana. 1000 tahun naik, 1000 tahun setelik, 1000 tahun menjun. Ada pendapat masing-masing. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Macam-macam riwayat. Tetapi hak paling sahih sekali, jambatan tu, retak tu ada tapi tak tahu rupa dan bentuk dia. Ada ulama kata jambatan itu menurut amalan masing-masing. Bagi orang yang amalan baik, kekasih Tuhan, maka Tuhan menyambut dia dengan hamparan yang indah. Jambatan itu menjadi suatu jambatan yang sangat selesa bagi dia. Manakala orang yang jahat pula, Tuhan tak sambut dia untuk syurga. Memang Tuhan nak jatuh dia dalam neraka.
maka dibuat macam-macam rupa bentuk jambatan tu. Lebih tajam daripada pedai, lebih halus. Tak nampak dia. Akhir sekali jatuhlah dia ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana amalan dia. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagimulah manusia segala kebaikan yang kamu buat. Dan ke atas kamulah manusia juga segala kejahatan yang kamu buat. Jangan marah siapa-siapa dia. Marah nafsu jahatmu. Marah dirimu yang malah. Marah dirimu yang tak dengar kata. Tuhan sudah beri dah peluang. Beri dunia boleh beri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada hati itu benda baik dan benda jahat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah manusia yang menyucikan hati dia dengan cara memilih kebaikan. Dan celakalah manusia yang mengotori hati dia dengan memilih kejahatan. Dia sendiri pilih. Hari ni kita nak mari ngaji, kita nak pergi derak kosik, boleh? Harus. Kita nak pergi derak pun boleh. Kereta kita pun jalan supaya tolong. Steering kita boleh pula. Nak mari ngaji pun boleh. Bukan kata nyetok kau apa nak mari ngaji jadi kerah. Dah. Kita nak mari ngaji, nak taat ke Tuhan, nak pakai telekung, tak saya pakai telekung, tak saya nak pakai skirt, tak saya pakai skirt. Terpulang kepala kita. Tapi hak jahat kita yang raih dia. Tak solok marah ke Tuhan, Tuhan wi kebebasan dah kepadamu. Mu kata mu nak bebas. Maka aku wi bebas. Mu nak pilih jahat baik kau jahat. Maka apabila aku wi bebas, mu pilih jahat saja. Atas mu. Nak mungkin kalau aku paksa, nampak mu nak marah ke aku pula. Tapi Tuhan kata aku wi kebebasan, mu nak marah ke aku juga. Penat lagu ni. Kita nak jawab lagu mana Tuhan kata? Apa mu tak mari ngaji? Orang lain boleh mari. Orang lain sibuk pun boleh mari. Orang lain pun gini. Orang lain pun gitu. Nak jawab ke mana? Sakit kau tak boleh mari ngaji. Gosok kali. Jolo tu ambo salah. Memang ambo tak dengar kata. Ambo malah basuh, malah gapo dia. Salah kita mengaku dengan Tuhan. Di antara hak benda di hari kiamat lagi kita kena beriman adalah kita percaya Nabi Muhammad tu ada qaul dia, inna a'tainakal kausar. Qaul Nabi Muhammad di nama dia Telaga Kausar. Air dia lebih putih daripada madu. Daripada susu. Lebih manis daripada madu. Lebih harum daripada kasturi. Tuh, tak tahulah sedap setara mana. Maka orang Arab ni kalau nak sebut putih, dia akan kiyah dengan susu. Nama kita kata, ambo tak berahi susu. Ambo allergic dengan susu. Buatlah air watermelon ko, air liye ko, perasa jagung ko. Kita banyak. Maka tanah Arab ni kalau sebut putih susu Pak dia tak ada. Pak kita ni banyak buah-buah Jadi Nabi Muhammad dia kecek menurut keadaan setempat. Kalau dia kecek tajuk pisang, tajuk buah serta, tajuk buah dokong, selok orang Arab tak faham apa. Dia kecek tajuk apa? Maka Nabi Muhammad ni pandai dia kecek menurut keadaan setempat tu. Maka di tanah Arab ni dia kecek tajuk tanah Arab, buah tamar. Maka bau kasturi. Kita macam-macam bau ada. Lepas tu manis pula, manis supaya dengan madu. Dia tak sebut manis supaya tebu, manis supaya tuak. Nak ayat lagu mana orang Arab pening tajuk apa dia Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ni dia kecek menurut orang yang dengar. Audience dia. Menurut orang yang dengar tu barulah dia faham apa dia Nabi Muhammad nak royak. Maka kita percaya Nabi Muhammad tu ada qaul dia, maka kita boleh minum. Kalau kita tak ada masalah dengan Nabi Muhammad lah. Kalau ada masalah, selawat pun malah, goni pun malah, ikut sunnah pun malah. Nak pergi sengih-sengih, pergi minum tempat orang. Payahlah sikitnya. Jadi, kalau kita tak ada masalah dengan Nabi Muhammad, rajin selawat, insya-Allah pasti kita akan dapat minum di qaul. Antaranya benda yang menyebabkan seorang tu boleh minum di qaul Nabi. Nabi Muhammad ayat, kita akan jumpa di qaulku. Berarti jumpa
minum air di kolam aku. Siapa dia? Orang yang bersabar di atas pemimpin yang jahat. Bersabar. Tak ada kata gapo. Maka Nabi Muhammad kata, apabila pemimpin tu tak berjuru, maka rakyat tu sabar, maka rakyat tu akan jumpa dengan aku di kolamku. Sabarlah sikit, jangan buat perangai, jangan nak guling, nak gapo. Sikit kita jumpa di kolamku. Tu antara amalan menyebabkan boleh minum di kolam Nabi. Pakai apa dia lagi? Dibangkitkan kita lepas pada mati hacur lebu, kita akan dibangkitkan daripada hacur, dijadikan semula. Kita beriman juga dengan tiupan sangkakala. Pong. 2 kali. Pertama, tiupan menghancurkan. Pong. Hancur lebu. Wa iza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Apabila ditiuplah terompet sangkakala, maka selok kera, sa'iqa, selok tak khabar. Penduduk di langit dan penduduk di bumi hancur lebur belaka. Kecuali beberapa makhluk yang Tuhan tak sip racun. Kedua, tiupan yang kedua, ruh kembali kepada jasad dan manusia akan berdiri menunggu mahkamah Allah Ta'ala dibuka. Siapa dia hak masuk syurga, siapa dia masuk neraka, duk tunggu gini. Belalok tengok. Bila lah nak buka? Beribu-ribu tahun penantian. Maka manusia merasa sangat terseksa. Maka lepas tu lagi kecek dengan Nabi supaya dibuka mahkamah Allah Ta'ala. Dan kita percaya juga adalah pertolongan Nabi-Nabi, syafaat Nabi-Nabi. Yakni apabila hari kiamat, manusia tidak ada kesombongan dengan amal ibadat. Lah ni mungkin kita rasa saya dah baik dah. Saya tak perlu pertolongan orang. Saya tak perlu syafaat orang. Hamba orang jauh dah. Hamba orang alim dah. Hamba orang banyak pengikut dah. Hamba tak perlu pertolongan orang. Hamba boleh masuk syurga sendiri. Atas muka dunia boleh kecek besar lagu tu. Akhirat, seorang habuk tak berani kecek. Wali-wali Allah, sahabat-sahabat, nabi-nabi, senyap belaka, nafsi-nafsi, masing-masing tak berani nak tolong orang. Tetapi ada seorang ni boleh tolong orang. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ni syafaat paling besar. Pada masa tu, orang-orang yang beramal dengan amalan yang banyak sekalipun ikhlas, tapi tak berani kecek tajuk amalan dia. Kerana seolah-olah tidak ada amalan. Lepas tu nak pergi cari pertolongan Nabi Muhammad juga guano-guano. Pada masa itulah sengih-sengih nak pergi cari minta syafaat Nabi. Isfa' lana kita nak menyanyi, ya Allah, ya Nabi Muhammad, tolonglah kami di hari akhirat. Isfa' lana, syafaat ke kami. Ni pok dia buat nganyi pok kita pula. Kita kata lagu tu, dia kata pok kita ni duk minta dengan Nabi Muhammad mati dah, duk ispak gapo. Nabi Muhammad mati dia. Mati menurut demo. Mati di hati demo. Yo, tapi di hati kami Nabi Muhammad bukan lagu tu. Bukan Nabi Muhammad lupa kita. Dalam hadis sebut lagu lain. Mati di sisi demo sungguh. Ambo tengok muka demo suruh nak mati dah. Memang muka tu mayat dah. Undertaker dah. Muka tak ada menghidupkan jiwa orang. Tiba-tiba Nabi Muhammad pun dia kata mati. Minta tolong dengan Nabi Muhammad. Ambo ada, minta tolong ambo. Gitu nak royak. Dia masa hidup boleh tolong Nabi Muhammad. Tu akidah kita. Nabi Muhammad akan mensyafaatkan umat dia. Nabi Muhammad syafaat banyaklah. Hak masuk neraka dia waktu tobek. Hak dalam syurga dah dia naik kepada martabat hak lebih tinggi. Hak tak tahu alik jatuh. Nak masuk syurga neraka. Nabi Muhammad itu banyaklah syafaat. Dan di antara syafaat lagi, di samping syafaat Nabi Muhammad, syafaat orang yang mengikut Nabi Muhammad. Yakni para alim ulama, wali-wali Allah, maka dia boleh syafaat orang lain. Di samping dia boleh masuk syurga,
dia pula boleh tolong orang. Maka di hari kiamat ada istilah lagu ni. Ya. Sebab itulah kita setara mana pun jangan rasa diri kita dapat menyelamatkan kita. Minta syafaat daripada orang. Jangan rasa besar diri gak. Jangan rasa cukup gak. Minta syafaat. Lebih-lebih lagi syafaat Nabi Muhammad. Antaranya siapa dia yang jawab azan. Jawab azan, baca doa lepas azan, minta Nabi Muhammad wasilah wal fadilah. Nampak? Minta Nabi Muhammad pangkat wasilah. Nabi Muhammad kata siapa dia berdoa lepas azan, maka aku akan syafaat dia. Nah. Jangan tinggal doa lepas azan. Boleh-boleh buat pun tak apa, tapi Allahumma rabb hazihi dak tu wak baca. Memang minta sungguhlah supaya dapat syafaat Nabi. Itu hak kait dengan kiamat lebih kurang. Dan azab kubur. Kepercayaan lagi hak kita kena percaya adalah azab kubur. Yakni kita percaya apabila seorang masuk dalam kubur, sama ada dia duduk dalam nikmat dalam kubur ataupun duduk dalam azab. Lagu mana cara katok kau cokeh kau apa tak tahu. Hak penting kita yakin sepenuhnya dalam kubur tu ada orang duduk dalam azab, ada orang duduk dalam nikmat. Maka habislah benda yang berkait dengan akidah secara umumnya. Maka bagi orang-orang awam, ngaji sekadar tu pun lepas dah. Tak payah ngaji tafsir, tak payah ngaji tinggi-tinggi perbahasan bab goni ko, bab syafaat ada berapa, bab tak apa. Secara umum bagi orang-orang awam sudah lepas dah. Kalau bab la ilaha illallah, sifat-sifat Tuhan mengaji sebuah sikit untuk membezakan di antara mana Tuhan, mana makhluk. Bab Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatanah, ciri-ciri Nabi. Bab hari kiamat secara sikit-sikit. Bab kitab sikit-sikit. Bab qada-qada. Okey, lepas dah rukun iman dia. Yakni, dia telah molek dah iman dia. Ada harapan nak masuk syurga. Ada harapan untuk masuk syurga. Dan yakin dia boleh masuk syurga. Sekalipun dia buat dosa sejahat mana pun, kalau ada iman sekurang-kurang iman ni, maka satu hari dia akan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Manakala orang tak ada ni benda ni, rukun iman ni tak tahu alif ilih alif jatuh. Orang kata percaya kiamat ke apa dia, tak tahu apa. Percaya kepada kita, tak tahu ke apa. Gapo dia masuk malaikat, tak tahu. Sudah, tak tahu sebutir apa. Rukun iman tak lepas, maka tak ada harapan dia nak masuk kepada syurga Tuhan. Sekalipun ia beramal dengan amalan yang sangat banyak. Tak ada harapan. Sebab apa? Sebab tak ada iman. Orang yang beriman saja boleh masuk dalam syurga. Orang tak beriman tak boleh masuk dalam syurga. Sekalipun dia baiklah setara mana, orang ni tak beriman. Jadi kena ada iman baru layak untuk masuk syurga. Sekalipun lepas masuk neraka tapi ada harapan masuk syurga. Lepas pada rukun iman, bagi orang awam dia kena lepas ke rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Tu fardu ain untuk orang awam tu. Paling ringkas tu. Manakala hok ngaji pondok kena ngaji tinggi lagi. Hok nak jadi ustaz kena ngaji tinggi lagi. Hok nak jadi tok guru kena ngaji kohor tinggi lagi. Tapi untuk orang awam, siapa dia, ke dia, jawatan gapo dia, keadaan gapo dia, hok ni kena lepas dia panggil. Pertama bab rukun iman, kedua rukun Islam.